Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipertemukan sekali lagi dalam majlis ilmu yang kita bincangkan dalam tazkirah alumni ini, iaitu tentang solat berjemaah. Jadi kita masuk pada kali ini ialah perkara makruh makmum. Apabila kita menjadi makmum, apa dia perkara-perkara yang kita tak boleh lakukanlah, bukanlah batal, tidak, tapi dia jadi makruh. Apa dia? Yang pertama, berada berseorangan di belakang saf dalam keadaan para jemaah yang berada di saf hadapan itu mempunyai jantina yang sama dengannya dan terdapat ruang kosong di dalam saf tersebut. Okey. Yang pertama, dia tak boleh seorang-seorang dalam saf. Dia tak boleh seorang. Dia kena cari ruang kosong untuk dia masuk. Sebab Nabi larang duduk seorang-seorang. Dalam mazhab kita makruh. Ada mazhab lain yang kata haram. Okey, jadi jangan duduk seorang-seorang dalam saf. Jadi apa nak buat? Dia kena tarik orang lah. Nanti kita akan bincangkan tentang tarik orang depan. Yang kedua, perkara makruh yang makmum buat, membiarkan membiarkan saf solat terputus-putus. Okey. Yang kedua, membiarkan saf solat terputus-putus. Kalau jangan diputuskan saf. Putus saf, hukum dia makruh. Jadi misal kalau ada kosong, kena penuhkan. Misal tak ada dah orang belakang yang boleh isi. Mana orang yang sebelah tu kena bergeraklah untuk memenuhkan saf tu. Jangan dibiarkan ada kosong. Kalau kosong, hukum dia makruh. Sekarang ni musim PKP ni macam mana pula? Saf putus ke tak? Ikutnya memang putus lah. Okey. Sebabnya kosong. Banyak kosong tu. 1 meter ke apa. Boleh muat 2 orang lagi celah tu. Tapi kosong. Tapi sebab suasana tidak mengizinkan di atas arahan pemerintah, kena ikutlah. Kerana nak jaga maslahah yang lebih besar. Jadi dalam keadaan normal, putus saf, hukum dia makruh, taklah membatalkan. Okey. Ada orang kata kalau kanak-kanak duduk jadi saf putus. Tidak. Kanak-kanak boleh duduk, celah orang dewasa. Boleh, dia tidak memutuskan saf. Walaupun kanak-kanak itu belum bersunat pun lagi. Boleh juga. Dia tidak memutuskan saf. Sebab kadang-kadang setengah orang kita ni sensitif sangat. Sampai sentuh budak yang tak bersunat lagi, dia kira apa? Semayang dia batal dah. Tak boleh sentuh, batal semayang. Itu terlalu melampau lah. Yang ketiga, membina saf yang baharu di belakang sebelum saf di hadapan sempurna. Okey. Dia tak boleh buat saf baru. Kecuali saf yang depan dah sempurna. Okey, itu yang ketiga. Walaupun ada katalah ada seorang lagi, ada 01 lagi yang pergi.
Kecuali boleh juga kalau nak bina saf baru walaupun saf depan tak penuh. Yang depan tak penuh satu sahaja. Belah kanan ke belah kiri ada satu lagi kosong. Tetapi makmum ada 2 orang yang baru datang. Jangan pula seorang tu pergi penuhkan saf, tinggal seorang lagi makmum ni terkontang-kontang seorang. Ketika itu dia kena duduk di saf yang baru 2 orang ni, walaupun ada satu kosong di saf yang sebelumnya, saf depan dia tu. Sebab dia tak boleh biar seorang tu solat seorang dalam satu saf. Yang keempat, yang makruh juga, ialah hanya seorang makmum lelaki membuat satu saf di kiri belakang kanan imam. Tak kira mana seorang je. Okey, seorang sahaja yang jadi makmum. Okey. Contohnya ialah seorang tu dia datang, dia duduk di sebelah, ni orang lelaki dia tiba-tiba duduk sebelah kiri imam. Itu makruh, dia kena duduk di sebelah kanan. Ataupun dia duduk belakang imam. Ataupun dia duduk di kiri kanan imam. Kanan, kiri, kanan. Seorang duduk kanan, seorang duduk belakang. Pun makruh juga. Seorang duduk kanan, seorang duduk kiri. Tapi dia tak mengundur. Duduk tengah-tengah macam tu imam. Pun itu juga adalah makruh. Jadi kalau 2 orang, dia kena undur ke belakang macam kita dah terang sebelum ni. Ataupun dia duduk belakang seorang-seorang pun makruh juga. Ataupun dia duduk kiri imam pun makruh juga kalau dia seorang. Yang kelima, berada jauh di antara 2 saf, iaitu pada jarak yang melebihi 3 hasta. Mana dia duduk jarak antara saf tu jauh sangat, pun makruh juga. Sepatutnya jarak antara 2 saf tu hanya 3 hasta. Ni buat sampai lebih pada tu, 5 hasta, 4 hasta. Jadi itu juga adalah makruh, bukannya membatalkan solat, tidak, dia hukum dia makruh. Yang keenam, panjang kanan dan kiri saf tidak sama. Okay. Sebab orang nak buat saf ni, kalau misalnya kita kata kalau seorang dia duduk di sebelah kanan imam, kalau 2 orang dia duduk di belakang imam. Okey. Kalau 3 orang, dia kena sama rata, maknanya seorang belakang imam, seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri. Okey, jangan 2 orang tu duduk belah kanan belaka, 3-3 tu belah kanan belaka. Itu makruh. Okey, orang yang seterusnya datang duduk belah kanan, 2 kanan, 1 kiri. Okey. Yang seterusnya datang kena duduk belah kiri, biar 2-2. Begitulah seterusnya. Maksudnya ialah biar panjang kanan dan kiri saf tu sama. Okey, baru nampak cantik. Kalau tidak, nampak sengit sebelah. Jangan duduk pentingkan belah kanan je. Betul, belah kanan tu lebih afdal daripada belah kiri. Tapi kalau sekiranya belah kanan itu dah lebih, maka sunat pergi belah kiri. Bukan pergi belah kanan lagi. Sebab dia nak biar susunan saf tu nampak cantik. Balance antara kiri kanan. Yang seterusnya, menyalahi susunan saf. Salah susun. Budak-budak pun depan. Okey, lepas imam tu saf budak-budak. Lepas tu saf orang tua. Contohnya. Maka susunan saf tu tak betul. Taklah batal. Tapi makna itu adalah makruh. Habis itu.
Ini kita masuk kepada tajuk kedudukan imam dan makmum solat di rumah waktu pandemik. Ustaz, minta maaf nak tanya. Ya, Yang sebaiknya bila saf tu antara sebelah menyebelah macam mana rapat dia? rapat. Hmm. Maksudnya? Sebelah jemaah dengan sebelah jemaah. Maknanya dalam satu saf tu berapa jarak yang kita nak kena rapat dengan orang kiri kanan kita tu? Yang Ah, paling afdal. yang paling baik kaki bertemu kaki. Mana tidak ada ruang kosong antara kaki tu. Oh. Sebab saya ada orang cakap bahu dengan bahu bertemu. Betul ke? Sama ke Ustaz? Tak, kalau bahu dengan bahu, Kaki kaki tu tak? belum tentu. Oh, okey. Sebab yang Nabi beritahu bahawa antara ruang kosong kat kaki itu setan duduk. Hmm. Okey, faham. Eh? Ha. Jadi yang Siap. lebih penting bukan bahu, yang lebih penting ialah Kaki. kaki. Baik. Terima kasih Ustaz. Tapi apa yang berlaku pada kita biasanya lah orang Melayu ni, biasa kita ni memang tak rapat lah soft. Kaki kita dengan kaki makmum sebelah tu tak bersentuh pun. Kalau sentuh, orang sebelah kita buat lari pula. Ada berlaku macam tu. Betul sentuh je desak, dia apa ni, Kita lari rapat kaki. dia jauh sikit. Kata rapat makin jauh. Pantang tersentuh kata orang. Mungkin dia tak selesa kot Ustaz, rapat sangat. Dia sepatutnya sentuhlah. Itulah. Satu lagi sebab tak belajar tentang macam mana cara buat soft. Itu kemungkinan juga. Okey Ustaz. Sebab tu yang kita katakan, macam mana kedudukan kaki? Kedudukan kaki ialah menghadap kiblat. Okey, ingat lagi tak? Jari-jari itu menghadap kiblat. Jari kaki itu menghadap kiblat. Maknanya kedudukan kaki itu seperti nombor 11. Bukannya seperti huruf V. Lalu kaki kita huruf V begini. Apa tak tahu. Okey, begini V. Orang sebelah pun V. Maka kaki kita takkan rapat dengan orang sebelah. Masing-masing V. Jadi akan ada ruang kosong untuk syaitan tu. Tapi kalau masing-masing nombor 11, maka kita akan rapat. Jadi kedudukan kaki kita seperti nombor 11. Baru boleh rapat soft tu. Okey, jelas situ? Jelas. Okey, saya termasuk pada kedudukan imam dan makmum solat di rumah waktu pandemik COVID-19. Okey. Ini kita tekankan kepada ni sekarang dia tak dah Ni yang sebelum ni iaitu sembahyang di rumah. Sebabnya sembahyang jemaah ni orang lelaki dia kena ke masjid. Dia kena ke masjid. Jadi bukan kat rumah. Tapi ini adalah situasi yang special, iaitu tak boleh pergi ke masjid. Maka sembahyanglah satu keluarga tu di rumah. Dia macam mana kedudukan dia? Okey, tengok. Ni ayah dengan anak. Nombor 1, ayah dengan anak. Mak tak ada, mak uzur masa tu, tak sembahyang. Maka begitulah kedudukannya, iaitu anak lelaki duduk sebelah kanan ayah dia. Sedikit belakang. Maksudnya kaki jari kaki dia tu, ujung jari kaki tu dekat dengan tumit ayah dia. Itulah kedudukan dia.
Yang kedua, situasi kedua, dua orang anak lelaki. Jadi dua orang anak lelaki, dua anak lelaki tu duduk belakang lah. Duduk belakang ayah dia lah. Okey. Ini situasi ketiga. Anak tak ada. Sembahyang ayah dengan mak je. Suami dengan isteri. Ini anak tak ada lagi. Ataupun anak semua duduk asrama. Masa tu tak suka duduk rumah kan. Asrama mana ada tu. Okey, akhirnya tak ada anak. Okay. Suami dengan isteri je. Dia macam mana? Macam itulah kedudukan dia. Iaitu suami isteri berada betul-betul di belakang suami. Bukan duduk. Ya. Suami dengan isteri. Macam itulah. Situasi keempat, suami, anak jantan dengan mak. Jadi kedudukannya ialah anak jantan dia duduk sebelah kanan, mak kena duduk belakang anak. Itu kalau seorang jemaah, seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey. Jelas tak ni? Jelas Ustaz. Tapi yang tu dalam contoh tu kaki tak bertemu pun. Yang lelaki. Payah nak cari gambar yang betul. Okey. Tak saja je Ustaz. Ini yang gambar yang saya jumpa. Jadi ubuh je lah. Okey, situasi yang kelima. Ayah, dua orang anak lelaki dan isteri. Kalau dah keadaan macam tu, itulah gambarannya, iaitu dua anak lelaki tu duduk belakang dan isteri yang seorang tu duduk betul-betul di belakang imam juga. Jelas? Jelas Ustaz. Okey. Situasi ke-6. Ayah, dua anak lelaki dan isteri dengan anak perempuan. Gitulah gambar dia. Jelas? Jelas. Okey. Itu nombor 6. Habislah. Jangan pula siapa tanya, jangan pula kita tambah pula kan. Maknanya faham sendirilah. Jangan pula tanya pula. Kalau 3 anak lelaki, faham je lah. Ataupun kalau anak perempuan ada 4 belakang tu macam mana? Tak payah tanyalah, faham lah tu. Kalau gambar macam ni kita pandai-pandai sendirilah. Jelas tak ada apa Jelas. InsyaAllah. Ini dah ada saat ni kan? Menyalahi soft. Okey, kita masuk kepada tajuk menegur kesilapan imam. Okey, ni kalau kita kadang-kadang imam juga manusia dan dia juga kadang-kadang buat kesilapan lah. Jadi kalau silap, makmumlah kena tegur. Tapi tegur ada cara dia. Yang pertama, situasinya, imam terlupa baca Fatihah. Makmum di belakangnya wajib melakukan talqin atau fath. Ini wajib ni, ini bukan sunat lagi dah. Okay. Ada benda yang tu imam terlupa, sunat je. Kita tegur. Tapi ada ketika yang kalau imam terlupa wajib tegur. Okey.
Contohnya imam terlupa membaca Al-Fatihah. Makmum di belakangnya wajib melakukan talqin atau fath. Talqin atau fath ini mana kita tegur cara macam inilah. Kita tegur untuk yang seumpama ini. Kita panggil talqin ataupun fath. Kita jangan subhanallah. Kalau subhanallah, apa maksud imam terlupa baca Fatihah? Maksudnya dia apabila dah takbiratul ihram Allahu akbar, tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim. Contohnya alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. So imam tak baca Fatihah. Makmum yang belakang tu jangan kata subhanallah. Kalau kata subhanallah, apa imam buat? Agak-agaklah imam buat apa? Stop. Imam akan stop dan dia akan fikir, mana aku silap? Tadi aku tertinggal ke ayat surah Alif Lam Mim ni? Rasa macam betul dah. Dia pun rasa macam betul, dia pun sambung. Hudal lil muttaqin. Makmum subhanallah. Terpinga-pinga imam tu. Mana ayat aku baca salah ni, rasa betul. Dah aku hafal dah ayat ni. Apa pula makmum subhanallah ni? Jadi di situ bukan tempat subhanallah. Apa yang makmum kena buat? Cuit ke Ustaz? Tak boleh cuit. Tak sampai nak cuit. Mana sampai? Jangan cuit Kalau tu imam tu jenis latah tak kenanya. Apa nak buat? Ke kata tu imam Al-Fatihah. Macam mana? Kita baca Fatihah Ustaz. Jangan kata Al-Fatihah. Kata Al-Fatihah batal lah solat makmum yang kata tu. Dia kena baca. Maksudnya apabila tu imam Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam tu. Dia apabila dia dengar kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, imam pun aku lupa baca Fatihah punya. Potong gitu je lah ya Ustaz. Baru dia ingat. Jangan pula kata Al-Fatihah. Itu batal lah. Sebab itu bukan ayat Quran, Al-Fatihah ni. Apatah lagi kalau sambung lebih. Fatihah tertinggal tu, Mam. Tu lagi lah. Okey, itu kalau terlupa baca Fatihah, dia kena ditalqinkan. Talqin ni, apa maksud talqin? Dibacakan. Dibacakan untuk orang tu ikut. Itu nama talqin. Macam kita dan hadis talqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Talqin. Talqin lah tu. Orang tu nak mati kata ucap la ilaha illallah. Sehingga dia sebut la ilaha illallah. Okey, berhentilah kalau dah sebut la ilaha illallah, berhentilah. Sebab ada juga jenis tak reti. Ngucap. Kawan tu mana ingat dah ngucap. Dia nak ikut kita punya bacaan tu. Nanti apabila kita kata kat dia ngucap, dia pun kata ngucap. Okey, talqin ataupun nama dia satu lagi ataupun fath. Boleh belakalah. Fath maknanya buka. Asal maknanya fath, kita buka dia supaya dia baca yang bacaan yang sebenar. Yang kedua, jika bacaan imam terhenti kerana terlupa atau bersambung dengan ayat lain, talqin atau fath adalah sunat. Yang wajib yang tadi Fatihah tu wajib. Fatihah tu wajib.
Kenapa? Kalau kita tak tegur, tu imam rokok, kita nak rokok tak? Sebab Fatihah tu rukun. Tinggal baca Fatihah, sembahyang batal. Jadi kalau tu imam tu tinggal baca Fatihah, kita kena mufarakah. Dia janganlah mufarakah. Ingat kalau tu imam tu sebab baca Fatihah. Okey. Kalau imam tu berhenti bacaan kerana terlupa, ni bukan Fatihah ni, dia baca ayat. Okey. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia pun senyap. Apalah ayat lepas ni lupa. Okey. Makmum tidak wajib sambung baca imam suruh imam. Tak wajib. Sunat hukumnya. Kalau makmum tak tegur pun tak apa. Sebab apa? Biasa kita tengok kalau imam tu dia terhenti tengah jalan, dia ada dua. Sama ada dia terus rokok lepas tu, tak apa dia nak rokok. Sebab dia dah baca surah dah, ayat. Dah baca dah. Dia tak semestinya ayat kena panjang, ayat pendek pun okey dah. Jadi dia dah baca. Dan satu lagi, kemungkinan juga imam tu dia akan tukar surah. Yang ni banyak juga berlaku. Okey, apabila zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dia pun tak boleh pergi. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha lah biasanya. Tu dia ingat. Tak apa lah. Tapi dalam suasana ini, makmum tidak wajib tegur imam dengan talqin ataupun fathah tadi. Jadi sunat hukumnya. Yang ketiga, jika imam terlupa pada suatu perbuatan lalu meninggalkannya atau mengubahnya, makmum lelaki bertasbih dan makmum wanita menepuk tangan. Ni kalau dia tu imam buat kesilapan. Dia tinggal. Contohnya dia tinggal apa? Dia tinggal tahiyat awal. Okey. Dia tertinggal rukuk, dia sujud terus. Contohnya macam itulah. Okey. Maka makmum lelaki bertasbih subhanallah. Okey. Dan makmum wanita menepuk tangan. Kalau makmum wanita nak tegur lah. Tapi kalau makmum lelaki kata subhanallah dah, tak payahlah. Lebih-lebih lagi kalau wanita tu duduk belakang imam pun tak dengar. Sebab tepuk ni bukanlah kuat sangat pun. Tepuk tangan sebab tepuk tangan makmum wanita tak kuat. Mana imam dengar? Ni kalau dekat tak apalah. Sebab tepuk tangan apa tepuk? Ya. Tepuk sekali Sekali. Tepuk tu bukan tepuk macam tu. Dia tepuk, kita kan duduk macam ni kan. Okey. Dia tepuk macam ni kan. Tepuk macam tu je. Oh, tak dengar lah Ustaz. Kuat tak kuat. Kalau dekat tak apalah. Okey. Itu kalau imam tu imam yang ajnabi. Kalau imam tu suami dia, tak payah tepuk pun tak apa, subhanallah pun tak apa. Sebab itu suami dia, suara dia tak apa suami dengar. Jika imam, okey, sekarang ni masalahnya imam dia tertinggal. Okey, imam tertinggal. Suatu rukun. Jika imam mengingati kesilapannya melalui teguran makmum,
maka hendaklah memperbetulkan perbuatannya berdasarkan teguran itu. Contohnya, imam, katakanlah imam tak baca tahiyat awal. Dia terus naik. Okey, boleh makmum kata subhanallah, tapi makmum kena naiklah. Ataupun makmum tak tegur pun tak apa yang tu, sebab tahiyat awal adalah sunat. Okey, apabila imam naik, wajib makmum naik. Rakaat kedua tu imam tak baca tahiyat awal, dia terus naik ke rakaat ketiga, maka wajib makmum naik. Okey. Tapi kalau makmum duduk baca tahiyat, makmum tu batal. Sembahyang dia batal. Sebab tahiyat awal ni kalau imam tinggal, wajib tinggal. Kalau imam buat, tak mestinya buat. Kita dah belajar dah sebelum ni. Kalau imam buat, tak semestinya buat. Imam duduk tahiyat, makmum tiba-tiba naik, tunggu imam. Tak batal. Tapi kalau imam tinggal, makmum tak boleh buat. Makmum wajib tinggal, naik, ikut imam. Tapi katakanlah imam baca tahiyat rakaat ketiga. Macam mana makmum nak tegur? Okey. Ataupun imam terus rukuk, terus sujud, tak rukuk. Maka masa kita rukuk tu, masa kita berdiri tu, kita tegur subhanallah. Masa dia turun sujud, kita subhanallah. Kita dah keadaan berdiri, jangan kita turun sujud juga. Okay. Subhanallah dah kadang kita berdiri. Jadi imam dengar kita masih berdiri subhanallah tu, maka mungkin imam akan teringat bahawa dia belum rukuk. Begitu juga kalau sekiranya imam duduk tahiyat rakaat ketiga, dia duduk ingat ke rakaat keempat, ataupun dia duduk ingat ke rakaat kedua. Masa rakaat ketiga itulah dia duduk tahiyat. Apa kita kena buat? Bangun, sebut subhanallah. Jangan duduk sama dengan imam. Duduk sama dengan imam tiba-tiba subhanallah. Tunggu imam bangun. Tak boleh macam tu. Kalau kita duduk bersama imam, sembahyang kita batal. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa lepas rakaat ketiga tidak ada tahiyat. Kalau kita duduk baca tahiyat juga, kemudian kata subhanallah pada imam, kita duduk juga dan kita kata subhanallah kepada imam, dalam keadaan kita duduk, serupa kita dengan imam. Jadi apa yang kita buat? Kalau imam rakaat ketiga dia duduk tahiyat, kita wajib bangun. Kita wajib bangun. Ketika berdiri itulah kita kata subhanallah. Jadi imam dia akan dengar suara belah atas. Oh, rupanya tak ada tahiyat. Makmum tegur aku dah keadaan makmum berdiri. Jika imam mengingati kesilapan melalui teguran makmum, maka dia hendaklah memperbetulkan perbuatannya berdasarkan teguran itu. Kalau imam rasa teguran makmum itu betul, maka dia kena ikut. Okey, kena betulkan balik perbuatan dia tu. Lebih-lebih lagi ramai makmum yang kata subhanallah. Bukan seorang. Confirm lah makmum itu betul. Tapi kalau sekiranya imam tidak meyakini dalam hatinya terhadap teguran yang dilakukan oleh makmum, maka dia tidak boleh melakukan sesuatu berpandukan kepada kata-kata makmum tadi. Tapi kalau imam tu yakin bahawa hak aku buat ni betul dah, yang silap makmum, maka dia tidak boleh ikut makmum. Dia buatlah apa yang dia yakin. Okey, contoh yang banyak berlakunya ialah imam bangun rakaat kelima. Imam bangun rakaat kelima. Makmum duduk tahiyat. Rakaat keempat bagi makmum. Imam rasa macam di rakaat keempat, cuma imam rasa rakaat ketiga ni nak bangun rakaat keempat. Tapi makmum
Ini kata makmum bagi mereka maknanya ini dah rakaat keempat dah. Jadi apabila imam naik rakaat kelima, makmum yang duduk tahiyat tu, duduk bawah baca tahiyat, jangan naik sama. Duduk bawah tu kata subhanallah. Kalau imam tu percaya pada makmum, imam tu kena duduk. Kalau imam tu tidak percaya kepada makmum, imam boleh teruskan rakaat kelima itu sampai baca tahiyat. Jadi makmum macam mana? Makmum ada dua pilihan, nak mufaraqah boleh, nak tunggu imam beri salam pun boleh, beri salam sama dengan imam. Lepas imam beri salam baru dia salam, tapi duduk lama sikitlah tahiyat tu. Tunggu imam beri salam. Jadi sembahyang imam pun sah, sembahyang makmum pun sah. Sembahyang imam sah walaupun 5 rakaat. Kenapa? Sebab dia yakin bahawa itu rakaat keempat. Tiba-tiba lepas tu imam makmum beritahu, imam, tadi imam solat 5 rakaat. Dah imam dah yakin 4, tak ada masalah lah. Imam tak perlu buat sekali lagi solat dia tu. Okey, jelas takat ni? Ustaz, nak Ya. tanya. Kalau katakan imam tu dia sambung rakaat kelima, makmum ni duduk lama, dia pun duduk lama tahiyat. Lepas tu dia bangun juga, dia ikut imam juga. Lepas tu bila imam buat rakaat kelima, and then dia bagi salam, and then makmum bagi salam. Lepas tu dia tegur imam, dia kata tadi imam dah 5 rakaat. So kena ulang ataupun macam mana? Imam tak kena ulang, makmum tadilah kena ulang. Makmum tak sah sembahyang dia. Sebab dia dah tahu dah ini rakaat kelima, kenapa dia naik ikut imam? Oh, baik. Faham. Terima kasih, Ustaz. Sama. Maknanya Ustaz kena yakin lah Ustaz kan? Mesti kena yakin lah. Ini banyak berlaku ni. Banyak berlaku imam naik rakaat kelima. Okey, jadi apabila imam naik rakaat kelima ni, tengoklah makmum macam mana. Kalau dia ni makmum ni tahu bahawa itu rakaat kelima, dia naik juga, maka batallah sembahyang dia. Kalau makmum tu dia tak tahu ni rakaat ke berapa, entah memang jenis fikiran melayang aja. Okey, masa sembahyang tu macam kitalah. Asyik melayang je fikiran. Jadi imam naik rakaat kelima, dia pun naik ke rakaat kelima. Dia entah dia ikut imam, jadi dia tak tahu ni rakaat ke berapa, tak tahu. Yang tu sah. Bukanlah bermakna itu tu bagus sembahyang fikiran melayang, bukanlah begitu. Okey, habis itu. Jadi apabila dalam solat berjemaah ni, kadang-kadang kita perlu melakukan mufaraqah. Biasa dengar kata mufaraqah kan? Ini kita belajar mufaraqah. Dia kata ni sembahyang tak boleh ni, kena mufaraqah dengan imam ni. Apa makna mufaraqah? Maksud mufaraqah ialah makmum mengasingkan diri daripada imam atau membatalkan niat untuk menjadi makmum dan meneruskan solat secara bersendirian. Itu maksud mufaraqah. Okey. Maknanya dia ada niat dalam hati dia, aku tak nak ikut dia dah, aku nak sembahyang seorang-seorang. Maka itu nama dia mufaraqah. Apa hukum mufaraqah? Apa hukum mufaraqah? Kita tak ikut imam dah ni, apa hukum? Hukum macam-macam hukum. Tengok keadaan. Yang pertama wajib mufaraqah. Wajib mufaraqah. Bila wajib mufaraqah tu? Apabila makmum mendapati berlaku perkara yang membatalkan solat imam, sedangkan imam tersebut tidak mengetahuinya. Makmum nampak ada perkara yang membatalkan solat imam, imam tak sedar, maka makmum kena mufaraqah. Contoh, makmum nampak ada najis dekat pakaian imam tu. Ada najis.
nampak ada tai ayam seketul. Tepek kat pakaian imam tu contohnya lah ada najis. Ataupun pakaian imam koyak menampakkan aurat. Imam tak sedar dia pakai kain pelekat koyak. Ada berlubang nampak peha dia tu. Contohnya. Imam tak sedar. Okey. Maka wajib mufaraqah. Imam meninggalkan rukun. Okey, dia meninggalkan rukun dan apabila tinggalkan rukun, kalau ada najis, dia kena nampak dah ada najis, dia serta-merta dia kena niat mufaraqah. Okey, dan dia boleh teruskan sembahyang. Seorang-seorang. Apabila imam koyak, okey, nampak imam koyak pakaian dia, dia kena niat mufaraqah sembahyang seorang-seorang. Sembahyang dia sahlah seorang-seorang. Yang tadi itu tidak mengapa pasal masa dia ikut tadi, dia tak sedar. Contohnya rakaat kedua baru kita sedar. Oh, rupanya imam koyak ni orang depan lah, orang belakang mana tahu. Maka ketika itulah dia niat mufaraqah dan sembahyang dia boleh disempurnakan. Dia rakaat pertama tu dia ikut imam yang kain koyak tu, itu tak apa pasal dia tak tahu. Dia boleh teruskan solat dia. Maknanya Ustaz, sorry, maknanya dia kena tinggalkan saf tu? Tak. Oh, tak perlu? Tak perlu. Oh, kalau dia tinggalkan saf tu, juga dekat saf tu juga? Dia duduk tempat dia tu lah. Dia semayang seorang-seorang, dia tak ikut imam lah. Ya, tinggal saf pula, tinggal saf dia berjalan banyak langkah, batal lah semayang dia. Okey. Okey. Dan sorry Ustaz, saya tak faham. Maknanya bila dia mufaraqah tu, dekat tempat yang dia tengah solat tu, dia teruskan bacaan dia seperti mana biasa, tak perlu tunggu dengar. Tak perlu ikut imam. Mana imam dia dah habis, imam tak rukuk lagi, dia dah boleh rukuk. Okey, faham Ustaz. Terus buat terus macam seorang-seorang lah, macam seolah-olah tak ada imam lah depan dia. Okey, baik. Walaupun separuh dia dah ikut imam. Okey Ustaz, terima kasih. Tapi dia tak boleh niat mufaraqah tapi ikut imam, tak boleh. Faham tak? Contohnya, dia dah niat mufaraqah, dia tak, aku tak nak ikut, aku dah nak sembahyang seorang-seorang, tapi dia tunggu imam rukuk, dia pun rukuk, imam sujud, dia pun sujud. Pasal apa? Nak suruh sama dengan orang lain. Tak boleh. Dia kena buat seorang-seorang lah, macam biasalah. Okey. Dan dia tidak perlu menegur imam. Jangan dia tegur pula. Kalau nak tegur macam mana? Katalah imam tu dia nampak berlubang kain, dia nampak peha. Nak tegur macam mana? Pakai dia kata subhanallah. Kalau kata subhanallah, imam tu terpengong-pengong dia. Apa salah aku? Lebih-lebih kan masa tu imam tengah baca surah. Kita subhanallah, niat kita kain nampak aurat. Mana imam faham? Jadi tak perlu subhanallah. Dia sembahyang seorang-seorang dia. Okey. Dan lepas habis tu bolehlah cakap cara senyap-senyap dengan imam. Okey. Imam, tadi nampak macam kain imam tu berlubang kat peha tu. Okey. Tengok, imam tengok, oh sungguh ada berlubang kat peha. Jangan pula imam pergi buat pengumuman pula. Kata minta maaf ya makmum semua, tadi masa saya jadi imam kain saya koyak rupanya. Tak payah. Supaya makmum tu dah sah. Tak perlu dia buat announcement. Dialah dia imam kena ulang solat ke tak? Yang tu ada dua pendapat. Tapi sebaik-baiknya dia ulanglah semula, sebab dia kata kena ulang. Sebab dia sembahyang tadi tak sah, ada koyak. Ada juga pendapat yang kata dah masa dia tu dia tak tahu, maka sembahyang dia sah. Tapi kita ambil yang kata kena ulanglah. Imam tu sajalah. Okey. Yang seterusnya, kalau imam tu meninggalkan rukun dan dia tak nak kembali kepada rukun tu.
Okey, contohnya dia tinggal rukun, dia tinggal rukuk, dia terus sujud. Makmum masih berdiri, makmum kata subhanallah. Imam tak peduli, duduk antara dua sujud pula. Maka ketika itu makmum wajib mufaraqah. Dan imam dah duduk antara dua sujud, dah memang dia tak nak ingat, tak nak dengar teguran makmum dah tu. Jadi dia telah meninggalkan rukun, maka makmum kena wajib niat mufaraqah. Jelas tak? Kalau makmum atau subhanallah, imam tiba-tiba naik rukuk, naik kemudian dia rukuk, itu tak apa. Sembahyang imam tu sah. Dan berjemaah itu sah. Okey, kalau makmum tegur, imam teringat, oh aku tak rukuk lagi. Maka dia pun naik berdiri macam baca Fatihah, berdiri balik, kemudian dia Allahu akbar rukuk. Rukuk bersama dengan makmum. Jelas tak? Jelas. Ustaz nak tentang farakah ni Ustaz. Ya. Kalau katakan sebenarnya pada pandangan saya lah, pada pemahaman saya, farakah ni kita lintasan hati kita, lintasan hati tidak mengikut imam dan kita buat sendiri, begitu Ustaz? Okey, terima kasih. Lintasan hati kita, baru kita aku tak nak ikut dia dah. Tak semestinya sahaja aku mufaraqahkan Allah Ta'ala, tak ada ya. Sebab kita ni suka sangat yang official ni. Tak adalah sahaja aku mufaraqah, tak ada. Ni niat kita tak nak ikut dia dah. Itu masuk mufaraqah. Lintasan hati. Yang kedua, hukum mufaraqah tu harus. Bila? Harus mufaraqah, makmum mufaraqah kerana ada keuzuran. Kalau makmum ada keuzuran, hukumnya harus mufaraqah, tak wajib. Contohnya makmum sakit. Okey. Makmum sakit. Tengah-tengah sembahyang dia rasa sakit perut, sakit dalam perut, bukan nak berak tak. Perut ni nak tunggu lama tak tahan ni. Maka dia mufaraqah, dia pun sembahyanglah sendiri-sendiri, cepat sikit habis. Okey. Ataupun menahan hadas. Okey, tengah-tengah sembahyang terasa nak berak, terasa nak kencing. Imam pula baca lambat-lambat. Okey, ketika itu dia boleh mufaraqah. Dia boleh mufaraqah, sembahyang cepat sikit, seorang-seorang, lepas tu dia pun pergi lepaskan hajat dia. Itu harus dibuat macam tu. Yang ketiga, contohnya imam baca panjang. Tak tahan dia panjang sangat baca ni. Okey, satu rakaat, satu juzuk dia bacanya. Makmum dah letih dah tunggu. Dia kata, macam inilah aku mufaraqahnya lah. Tak apa, boleh. Dah tak tahan sangat. Mengejar masa. Okey, mengejar masa. Contohnya, dia nak pergi ke airport contohnya. Okey. Dia pun ingat kata, ataupun duduk di inilah dalam surau kat airport dah. Sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah. Okey. Tiba-tiba dengar pengumuman panggil penerbangan dia tu. Okey. Dia sembahyang berjemaah ni. Dia ingat kedan. Okey, yang imam tu dia penerbangan dia kemudian lagi. Dia pun baca lambat-lambat sembahyang lambat-lambat. Dia kata kalau aku ikut dia ni harapan terbang aku, maka dia pun terus mufaraqah sembahyang sendiri cepat sikit. Tak apa. Itu dia dalam harus. Okey. Berhenti pergi nak pergi kerja. Ni zaman bukan Covid lah ni. Nak pergi kerja waktu pergi awal pagi lah, waktu subuh. Berhenti di mana-mana masjid. Okey. Berhenti mana-mana masjid. Baca imam bacaan dia panjang, lambat-lambat pula.
Dia kata kalau aku terus macam ni nanti pukul berapa sampai dapat kerja nanti kena jam pula ni. Jadi tak apalah. Dia boleh harus bagi dia untuk sembahyang untuk mufaraqah solat seorang-seorang. Jelas hukum harus ni? Jelas. Yang ketiga, mufaraqah ni hukum dia makruh. Kenapa mufaraqah saja? Bukan sebab yang pertama, bukan sebab kedua. Keuzuran tak ada. Masa tak nak ikut dah imam ni. Tak ada apa-apa sebab. Masa nak sembahyang seorang lah pula. Yang tu hukum dia makruh. Tak haram. Mufaraqah ni tak haram. Makruh hukum dia. Kenapa? Apabila ni mufaraqah begitu, dia luput fadilat berjemaah. 27 tu hilang daripada dia. Fadilat berjemaah tu hilang. Sebab apa? Tanpa apa uzur, dia niat putus dengan imam. Jadi tak adalah jemaah untuk dia. Jadi itu disukumkan makruh. Okey, jelas Jelas. Okey. Yang seterusnya istikhlaf ni apa? Istikhlaf ni maknanya ganti imam. Imam digantikan oleh salah seorang daripada makmumnya, lalu makmum itu jadi imam. Bagi menyempurnakan solat jemaah disebabkan keuzuran yang berlaku pada imam. Itu makna istikhlaf. Makna ganti imam. Siapa yang ganti imam? Orang yang duduk betul-betul belakang imam tu. Sebab tu orang yang duduk belakang imam tu kena orang yang boleh ganti imam. Jangan siapa-siapa je duduk belakang imam. Nanti kalau imam batal, kau nak duduk depan ke? Okay. Sebab tu jangan dipertikaikan ada sejadah, tak ada orang belakang imam tu. Dia kata aku datang awal. Lepas tu akulah boleh duduk situ. Tapi nampak kosong je. Kosong tu ada orang tertentu yang bertugas untuk sembahyang di situ, yang boleh mengganti imam. Jangan kita duduk kat situ. Okey. Jadi kalau apa-apa keuzuran berlaku pada imam, maka dia yang akan menjadi pengganti imam. Bila berlaku? Apabila imam yang pertama, apabila imam keluar daripada solat disebabkan berhadas, atau kerana terbatas solatnya biarpun tanpa sebab. Okey. Yang biasa berlaku imam ni batal. Okey. Imam batal. Ataupun imam keluar daripada sembahyang tanpa sebab. Kita pun tak tahu apa sebab. Tiba-tiba imam lari. Contohnya. Tapi imam tak adalah saja-saja imam. Ini kalau terjadi tanpa sebab apa-apa, tiba-tiba imam keluar daripada solat. Maknanya dia tak nak jadi imam. Itu peliklah sikit. Tapi yang kebiasaannya ialah imam berhadas. Berhadas ni biasa imam terkentut lah biasanya. Imam terkentut. Jadi dia pun keluarlah daripada sembahyang. Jadi apabila dia keluar daripada solat, imam tu, maka orang yang belakang imam tu kena ganti. Maka jika ini terjadi, maka diharuskan bagi salah seorang makmum untuk menggantikan kedudukan imam tersebut. Okey, salah seorang daripada makmum. Okey, kalau tak boleh hak belakang betul-betul, hak belakang belah kanan, belakang belah kiri yang terdekat dengan imam lah. Taklah orang sah ketiga mai ganti, peliklah macam tu. Jadi maknanya orang yang betul-betul belakang imam tu dia akan pergi untuk memudahkan jadi imam. Sambung. Bukan solat baru tak, dia sambung apa yang imam terbatal tadi, yang belum dibuat oleh imam. Okey. Syarat sah. Ustaz, nak tanya ya. Tadi imam tadi Ustaz, kalau katakan imam tu dia kena assign ke, dia kena sebut orang ni jadi ke, atau dia keluar gitu saja? Dia boleh sebut. Okey.
Imam ni cara dia keluar daripada solat, cara dia keluar daripada solat, kalau ikut betulnya dia kena pegang hidung dia. Okey. Pegang hidung dia seolah-olah macam hidung dia berdarah, keluar darah. Yang ditutup hidung dia macam tu. Kemudian dia pun pergi. Kalau disedari oleh orang, dan biasanya benda tu berlakunya ialah apabila berdiri dalam keadaan berdiri. Okey. Jadi kita ambil dalam keadaan berdiri dulu Maka apabila dia buat begitu, dia pun pergi. Keluar. Jadi makmum yang belakang dia pun sedar biasanya. Imam tak ada ni. Maka dia ganti. Okay. Dan boleh juga kalau sekiranya imam rasa macam orang belakang dia tak sedar, khusyuk sangat, maka dia boleh sebut. Imam boleh bercakap dia kata Pak Ali ganti saya. Boleh. Sebab imam dah keluar daripada sembahyang, dia boleh cakap lah. Pak Ali pun dengar. Dia pun pergi. Pak Ali jangan jawab. Jangan Pak Ali pula kata, baik mam. Dia pun pergi. Tak boleh lah. Pak Ali pula batal. Okey? Jelas tak? Ustaz, jelas Ustaz. Cuma satu lagi Ustaz. Kalau katakan yang Pak Ali tadi contohnya, dia sebab dia akan ke depan sikit lah kan. Dia tak mesti duduk tempat imam, ataupun dia kena sikit je depan daripada makmum. Mungkin selangkah ke macam mana Ustaz? Tak, dia pergi ke tempat imam lah. Dia tempat ziarah imam balik semula. Dia boleh pergi. Melangkah ke depan. Itu dalam keadaan keadaan berdiri. Okey. Kalau dalam keadaan sujud macam mana? Imam tengah sujud itulah terkentut. Sebab masa sujud kan terbuka luas kan bahagian belakang tu. Lompongnya belakang tu. Jadi mudah keluar angin. Masa itulah keluar angin. Macam mana imam nak buat? Macam mana imam nak buat? Tak tahu. Maka imam dia kena kata Allah Akbar juga. Okey, Allah Akbar maksudnya tengah sujud, maksudnya Allah Akbar tu duduk antara dua sujud. Kan? Apabila duduk antara dua sujud itulah imam bangun. Imam bangun pegang hidung ke dan sebagainya. Maka pengganti imam kena berperanan. Jadi sekarang lepas bangun duduk antara dua sujud kan? Duduk antara dua sujud. Maknanya imam lain dah ni. Jadi imam ni macam mana dia nak dia nak duduk antara sujud sekarang, dia pimpin imam ni. Imam ni dia menjadi imam ni, macam mana dia nak buat? Dia duduk kat situ juga ataupun dia kena pergi ke depan? Nampak baik nampak tak tu gambaran soalan saya ni? Nampak Ustaz. Dia macam mana imam makmum yang duduk dalam saf tu nak ganti imam? Dia ke depan sikit kau Ustaz. Ke depan macam mana dia duduk? Dia dah kadang duduk antara dua sujud ni, nak ke depan macam mana? Nanti masa dia bangun nanti Ustaz, baru dia ke depan. Dia boleh ganti imam dengan suara kuat. Allahu Akbar. Mana sujud tu? Lepas tu Allahu Akbar, berdiri. Masa lepas berdiri baru dia jalan ke depan. Okey. Jangan masa lepas masa tengah sujud tu dia pun merangkak ke depan. Tak, bukan macam tu. Ustaz, kalau imam tu batal masa tahiyat akhir, sama-sama duduk tahiyat akhir. Okey, tak ada masalah lah. Maknanya dia tak boleh memberi salam. Okey. Dia bangun. Okey, dia bangun untuk menyedarkan, dia pun boleh kata, Pak Ali, saya dah batal. Contohnya lah. Maka Pak Ali pun teruskan tahiyat akhir tu pun Pak Ali kata, Assalamualaikum warahmatullahi, dalam saf yang sama.
Puan Ali tak perlu merangkak ke depan sikit. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jelas Jelas Ustaz, jelas. Okay. Biasa orang tak bincang benda ni. Payah nak cari orang bincang benda ni. Sebab payah nak, dia kadang-kadang berlaku kan. Kemudian berlaku serta-merta. Maknanya dia kena mengambil tugas tu serta-merta. Jangan dia tangguh-tangguh. Lama baru tu. Tak boleh. Dia kena serta-merta. Okey. Peringatan. Makmum yang lain tidak perlu untuk berniat semula. Okey. Tak perlu niat semula. Maknanya niat ikut imam baru. Tak adalah. Okey, ini satu masalah Sekarang ni macam ni. Ini nombor 2 ni gambarannya begini. Ada 2 orang datang lambat. Okey, 2 orang ni datang lambat. Imam rakaat ketiga baru 2 orang ni sampai. Okey. 2 orang ni baru sampai. Lepas imam beri salam, maka 2 orang ni naik untuk completekan 2 rakaat lagi. Sembahyang tu 4 rakaat contohnya. Jadi boleh tak 2 orang ni seorang menjadi imam? Imam lain pula. Tadi imam hak tu, imam tu sama salah. Ni imam baru pula ni. Imam hak masbuk sama masbuk ni seorang jadi imam. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia harus. Lepas imam beri salam, 2 orang yang masbuk ni datang, yang masbuk ni, seorang jadi imam. Maknanya seorang duduk depan sikit, seorang duduk belakang sikit. Dia ikut yang ni pula. Imam makmum baru pula. Hukumnya adalah harus. Bukan wajib, tak harus je. Bukan sunat tak, harus. Jelas? Jelas ke tak? Macam tak jelas. Macam mana Ustaz? Macam ni contohnya. Okey. Ada 2 orang ataupun 3 orang, tak apalah. Mana imam dah rakaat ketiga dah. Baru dia orang masuk. Okey, imam Allahu Akbar naik rakaat ketiga. Baru 2 orang ni sampai. Boleh? Jadi maksudnya dia orang ni masbuk semayang, makna ketinggalan 2 rakaat. Nampak tak? Katalah semayang Zuhur. Yang ni ketinggalan 2 rakaat. Dia 2 orang ni akan tambah 2 rakaat. Lepas imam beri salam, 2 orang ni bangun. Boleh tak salah seorang tu ke depan sikit dia jadi imam? Untuk dia seorang lagi dia jadi makmum. Nampak tak masalah tu? Nampak. Okey. Apa hukum? Hukum dia harus. Boleh kau nak buat. Jelas tentang perkara ni? Okey. Okey, cara pelaksanaan. Ini antara cara pelaksanaan macam mana cara imam nak suruh orang ganti dia. Dia ada cara-cara dia. Boleh pilih lah nak pakai mana. Yang pertama, apabila imam tu dah batal, imam memegang pakaian salah seorang makmumnya. Walaupun makmum tu masbuk dan menariknya ke tempat imam. Lalu dia berundur ke belakang dengan menundukkan dirinya sambil memegang hidung seolah-olah ada darah yang keluar daripadanya. Okey. Antaranya ialah imam pergi ke tempat makmum, pegang pakaian dia, tarik. Jadi imam pun berundur sambil pegang hidung seolah macam ada darah keluar. Kena buat macam itulah, nanti orang kata
Imam terberak ke ni, imam terkentut ke ni. Jadi apabila dia pegang hidung, maka makmum lain hak tengok, kata, oh imam keluar darah tu, hidung tu je tekuk macam tu. Taklah malu sangat daripada kentut. Okey, itu salah satu. Istikhlaf boleh berlaku secara lisan dan pergerakan orang yang menggantikannya. Hendaklah menyambung di mana tempat imam itu berhenti, sama ada pada rukun fi'li ataupun qauli. Istikhlaf juga boleh berlaku secara lisan dan juga pergerakan. Mana kalau dia nak kalau dia nak, imam boleh juga macam saya kata tadi, imam boleh juga dia buat secara lisan. Dia sebut nama. Okey, sebut nama, Pak Ali ganti saya, boleh, tak ada apa. Nak pegang pun boleh juga. Tapi apabila istikhlaf berlaku, istikhlaf tu mungkin dalam lisan atau dalam pergerakan. Jadi orang yang ganti imam tu, dia kena sambung apa yang imam itu tak buat lagi. Imam tu dah buat, tak payah buatlah. Okey. Sama ada pada rukun fi'li ataupun rukun qauli. Dia kena sambung. Contohnya kalau rukun qauli. Apa dia rukun qauli? Al-Fatihah katakanlah. Okay. Kalau imam Maliki Yaumiddin, imam pun batal, kentut. Tu dia pun berhenti. Jadi orang pun ganti dia. Okey. Kalau orang tu ganti dia, sebaik-baiknya dia mulakan balik Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab dia belum baca Fatihah lagi. Makmum tadi kan belum baca Fatihah lagi. Okey. Tapi kalau misalnya kalau ikut sini dia kata teruskan, yang ni saya tak pasti yang qauli ni. Adakah dia boleh ia akan nak mulakan nasta'in terus? Sedangkan dia belum baca Fatihah lagi, imam yang baca. Allah alam, saya tak pasti Tapi maknanya kalau nak ulang semula itu lebih baiklah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu maknanya lebih bagus. Tapi kalau nak sambung, kalau ikut pada sini boleh teruskan. Itu wallahu alam, saya tak pasti. Yang pentingnya ialah makna dia sebagai menyempurnakan imam yang tertinggal tu. Maksudnya kalau sekiranya imam berhenti kat rukuk je. Okey. Dia bangun sami Allahu liman hamidah tu, imam pun berhenti, dia batal. Maka makmum ambil alih setakat itulah, maknanya dia akan sujud dan seterusnya. Yang ketiga, mustakhlif hendaklah maju setapak ke hadapan. Mustakhlif ni maksudnya orang yang pengganti imam, nama dia mustakhlif. Hendaklah maju setapak ke hadapan atau memenuhkan tempat imam bagi membezakan kedudukannya dengan makmum. Sementara makmum memenuhkan saf yang kosong itu. Okey? Dia kena maju ke depan. Paling kurang setapaklah untuk membezakan dia dengan makmum. Kalau tidak sebaris dengan makmum tak bolehlah dia imam. Setapak ataupun ke depan lagi di tempat imam. Jadi apabila dia pergi ke depan, mesti tempat dia tu kosong. Maka tugas makmumlah untuk penuhkan saf yang kosong itu. Macam mana? Mungkin orang yang belakang saf kedua tu pergi ke depan. Penuhkan. Tunggu orang saf kedua tak pergi. Maka orang yang saf pertama tu kena rapatkan. Jelas Senyap je. Okey tak? Okey. Okey.
Okey. Jika imam batal pada ketika duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, mustakhlif tidak perlu maju ke hadapan. Cukup dengan memberi arahan di tempatnya sahaja dengan menggunakan isyarat suara. Maksudnya imam batal ketika duduk antara dua sujud. Ataupun imam batal ketika duduk tahiyat awal ataupun duduk tahiyat akhir. Jadi orang pengganti imam tu tak perlu beranjak ke depan. Cukup dia pengganti imam tu duduk di tempat dia satu saf dengan makmum. Sebab dia memang payah nak buat. Dia tengah duduk ni macam mana nak maju ke depan. Jadi bila dia akan maju ke depan? Apabila dia bangun nanti. Itu nombor 4. Nombor 5, jika imam terbatas solatnya ketika sedang sujud. Okey, maka dia perlu menggunakan suaranya untuk membangunkan makmumnya, iaitu dia kata Allahu Akbar jugalah. Sebab dia tak boleh nak masa tu tengah sujud, dia batal. Maksudnya ketika sujud tu batal, mana makmum pun sujud juga. Maka dia kena Allahu Akbar membangunkan makmum tu. Jangan dia tinggal makmum dah kadang sujud. Keluar senyap-senyap. Makmum pun duduklah sujud, makmum lamalah sujud makmum ni. Kata kenapalah imam ni tak Allah Akbar lagi. Okey. Akhirnya lama sangat makmum yang depan pun bangun. Lah, imam dah tak ada. Maka takut-takutlah makmum yang depan tu pula buat pengumuman. Imam tak ada. Aku birulah sembahyang Jumaat. Okey. Jadi dia memberi isyarat dengan Allahu Akbar tu dia membangunkan makmum dengan Allahu Akbar dan lepas tu baru dah boleh memberi isyarat bahawa solatnya telah batal, maka barulah dia beredar. Isyarat tu batal tu ataupun dia boleh kata, dia pun boleh cakap, tak ada masalah, dia kata solat saya batal. Tolong Pak Ali tolong Pak ganti, tak ada masalah. Sebab dia dah di luar solat dah, dia nak cakap tak apa. Jelas kan? Nombor 5 tentang istikhlaf. Jelas. Okey, istikhlaf dalam solat Jumaat. Yang ni tak tahulah nak belajar ke tak ni, memang payahlah nak berlaku istikhlaf dalam solat Jumaat ni. Bila kita ambil ringkas. Imam keluar selepas baca 2 khutbah dan tidak sempat mengangkat takbiratul ihram. Maksudnya imam dah baca khutbah dah. Dia dah baca khutbah, dah duduk, dah kira nak angkat takbiratul ihram ni. Tiba-tiba terkentur. Jadi imam harus diganti oleh mustakhlif yang ada bersama mendengar khutbah. Okey. Kalau dia tidak mendengar khutbah, dia tak boleh menggantikan imam. Jelas Boleh? Jelas Ustaz. Yang kedua, jika imam keluar setelah mengangkat takbiratul ihram pada rakaat pertama dan tidak sempat rukuk pada rakaat kedua, maka harus dia digantikan oleh makmum yang ada bersama-sama imam sebelum dia keluar. Imam keluar, dia dah takbiratul ihram pada rakaat pertama, tapi tidak sempat rukuk pada rakaat kedua. Maksud rakaat pertama dia dapat. Masa dia berdiri rakaat kedua tu, sembahyang dia batal. Okey? Maka harus dia diganti oleh makmum yang ada bersama-sama imam sebelum dia keluar. Okey? Maka harus diganti. Tak wajib diganti ya. Kenapa? Sebab apabila dapat satu rakaat itu, dia kira dah dapat Jumaat dah. Okey.
dah dapat Jumaat dah. Jadi haruslah dia diganti. Kalau tak ada orang ganti pun tak apa. Sebab dah dapat dah rakaat pertama. Maka dia harus diganti oleh oleh makmum yang ada bersama-sama imam sebelum dia keluar. Jika dia tidak bersama imam sebelum imam keluar daripada jemaah, maka tidak harus baginya mengganti imam kerana dia bukan ahli Jumaat. Ini payahlah biasanya orang yang tak dengar khutbah ni, dia yang datang lewat ni takkanlah duduk depan, mesti belakang ni, memang takkan berlakunya. Tak ada orang yang datang lambat, tak bersama dengan imam. Rakaat pertama pun tak bersama imam, rakaat kedua baru bersama dengan imam. Dia macam mana dia boleh duduk di belakang imam? Tak, dia pelik sikitlah masalah ni. Okay, yang pentingnya ialah apabila dah dapat rakaat pertama tu, dia dah kira dapat Jumaat lah. Jika imam keluar selepas rukuk dalam rakaat kedua solat Jumaat. Okey. Imam rukuk, okey, lepas pada rukuk itulah man sami Allahu liman hamidah, ataupun lebih padanya, masa itulah dia batal. Maka imam tidak harus diganti oleh mustakhlif yang tidak bersama imam sebelum imam keluar daripada solat Jumaat. Okey, ini saya rasa masalah yang tadi juga. Makna peliklah kalau misalnya dia tak bersama imam pada rakaat pertama tu, tiba-tiba nak jadi ganti imam. Takkanlah orang ni akan duduk depan. Namun jika mustakhlif itu ada bersama imam sebelum imam keluar tapi tidak bersama ketika sebelum rakaat kedua, mustakhlif masbuk, maka difardukan baginya untuk solat zuhur. Makna orang yang datang lewat ni selepas daripada imam rukuk, dia tak boleh ganti imam. Tu kata ni gambaran ni tidak akan berlaku, payah nak berlaku. Tapi orang ni dia kena solat zuhur. Okey. Dia kalau nak solat Jumaat ni, dia kena mesti sempat rukuk bersama imam pada rakaat kedua. Okey. Kalau orang tu sempat rukuk bersama imam pada rakaat kedua solat Jumaat, maka dia dapat solat Jumaat. Mana dia kena tambah 1 rakaat sahaja. Tapi kalau sekiranya dia datang imam dah sami Allahu liman hamidah, dia datang lambat solat Jumaat. Dia datang lambat. So, imam dah sami Allahu liman hamidah rakaat kedua, baru dia sampai. Dia pun Allahu akbar. So, imam sami Allah, dia diri je lah. Tak boleh nak rukuk dah. Untuk imam sujud, dia pun sujud. Okey. Jadi niat dia masa dia ikut tadi, niat Jumaat lah. Okey. Mungkin dia pun tak tahu imam rakaat keberapa dah ni. Rakaat pertama atau kedua. Tapi dia tak sempat sujud, tak sempat rukuk bersama imam pada rakaat kedua. Okey. Dia duduk antara sujud, tiba-tiba tu imam baca tahiyat. Dia kata dah rakaat kedua punya imam. Dan dia tak dapat pun 1 rakaat sebab dia datang tadi tu imam dah lepas rukuk dah. Walaupun tadi dia niat Jumaat, niat dia memang niat Jumaat lah, takkan niat zuhur, niat Jumaat. Sebab dia ikut imam solat Jumaat. Tetapi dia kena solat 4 rakaat. Dia bertukar menjadi zuhur. Ustaz, dia tak perlu tukar niat sahaja, dia terus continue je Ustaz. Terus continue sahaja. Baik. Faham Ustaz, terima kasih. Ni yang kelima ni yang payah nak berlaku. Cuma boleh kita faham je lah. Bagi makmum pula, ni sekarang ni yang ganti imam ni ialah orang masbuk. Orang masbuk lepas rakaat kedua. Masbuk yang tak sempat rakaat kedua. Dia ganti imam. Benda ni benda yang payah kita nak gambarkan boleh berlaku. Tapi katakanlah berlaku. Yang ganti imam ialah orang yang kena solat 4 rakaat. Dia yang ganti imam rupanya. Jadi makmum macam mana? Makmum dah rakaat kedua ni.
makmum dah rakaat kedua. Sedangkan imam kena tambah 4 rakaat lagi ni. Makmum rakaat kedua pasal Jumaat, 2 rakaat ni. Imam kena 4 rakaat. Jadi macam mana? Maka makmum ada 2 pilihan. Sama ada mahu berniat mufaraqah atau menunggu imam dan memberi salam bersamanya. Jenuhlah tunggu. 4 rakaat imam tunggu je dalam tahiyat. Sampai imam beri salam, dia pun beri salam bersama imam. Boleh juga. Tapi kalau kebiasaannya orang mufaraqah je lah. Ini jelas tak yang kelima ni? Benda ni memang payah nak berlaku. Memang macam seolah-olah mustahil berlaku lah. Takkanlah orang yang datang kemudian boleh ganti imam. Cuma suasana yang begini macam ni lah. Sama juga. Contohnya macam ni. Kita solat maghrib. Tu imam rupanya solat isyak. Okey, contohnya bermusafir lah ni. Pergi R&R. Kita duk ingat ke imam solat maghrib. Rupanya imam solat isyak dan dia tak qasar. Dia solat tamam. Kita niat maghrib bersama dengan imam. Okey. Jadi rakaat pertama okey. Rakaat kedua okey, baca tahiyat awal. Rakaat ketiga kita solat maghrib, kita kena tahiyat akhir. Tapi imam itu rakaat ketiga, dia akan naik rakaat keempat. Macam mana kita? Barakah. Kita ada 2 pilihan. Sama ada kita mufaraqah, kita baca tahiyat, dan mufaraqah beri salam, satu pilihan. Ataupun kita menunggu imam 4 rakaat tu. Dia tambah 1 rakaat tu, tunggu je dan tahiyat tu. Sehinggalah imam turun dan imam beri salam, kita pun beri salam bersama imam. Ada 2 pilihan, macam tu lah juga. Ustaz, maknanya dalam situasi kedua tadi, dia tunggu imam dan dia bersalam selepas imam tu, maknanya dia pahala jemaah dia dapat lah Ustaz? Dapatlah. Okey, itu bezanya lah Ustaz. Okey. Tapi kebiasaannya orang mufaraqah je. Kebiasaannya orang mufaraqah. Malas nak tunggu imam lah. Tapi antara 2 pilihan tu, maksud menunggu imam tu lebih utama daripada mufaraqah. Yalah Ustaz, masa nak tunggu imam, tak nak baca apa lama sangat Ustaz. Itu wirid. Dia macam ni, dia sembahyang ni apa? Apa yang diisi dalam sembahyang tu? Rukun. Tak diisi dengan apa? Diisi dengan doa, diisi dengan zikir kan? Masa tu kita doa, kita zikir, tak apa. Masa duduk tunggu imam tu baca Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Bacalah apa-apa doa sekalipun tak apa. Jelas tak? Duduk diam je rugi lah. Ustaz, dia kena doa yang daripada ayat Quran ataupun boleh doa biasa yang bukan daripada ayat Quran? Boleh doa biasa pun boleh dalam bahasa Arab. Baik. Sebab itu adalah doa. Macam kita doa dalam tahiyat apa semua tu. Asal boleh, itu tempat doa. Doa dalam sujud boleh, tapi syarat dia bahasa Arab lah. Okey. Kalau nak doa dalam bahasa Melayu, itu khilaf ya. Ada ulama kata boleh. Tapi kita ambil tak boleh lah. Mudah nak lari daripada khilaf kan. Ustaz, kalau sir pun tak boleh Ustaz? Kalau kita sir, baca doa bahasa Melayu, sir. Sir boleh. Okay. Sir tak ada apa. Kita baca dalam hati tak ada masalah. Ini sekarang ni kalau kita nak secara lisan. Secara lisan mesti kena bahasa Arab. Okey? Habis. Tajuk yang akan datang, ni tajuk ni sensasi ni. Muafiq dan masbuk. Ni hak banyak hak.
jadi masalah dalam solat jemaah ni dia. Muwafiq, masbuk. Okey, kita berhenti setakat ni dulu ya. Apa yang baik daripada Allah SWT, kekuatan berdiri sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.